Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan tentang kerangka kerja Technological, Pedagogical and Content Knowledge TPEK. Terusnya, pertama ni kami akan terangkan dahulu tentang 3 kerangka TPEK iaitu pengetahuan kandungan iaitu Content Knowledge. Yang kedua, pengetahuan pedagogi, Pedagogical Knowledge. Dan juga ketiga, pengetahuan teknologi, Technology Knowledge. Saya serahkan kepada Widat. Okey, yang pertama sekali adalah content knowledge iaitu pengetahuan kandungan. Okey, content knowledge iaitu CK merupakan pengetahuan guru terhadap suatu kandungan yang ingin disampaikan kepada pelajar. Maksudnya apa ilmu yang ingin disampaikan dalam bilik darjah lah maksudnya. Yang kedua, content knowledge juga dianggap sebagai kunci pemindahan ilmu dan menentukan keberjayaan atau kegagalan proses PDP. Kat sini contohnya kalau guru tu masuk kelas, jika mereka tak ada pengetahuan, jadi sesi PDP itu akan gagal dan sebaliknya. Yang ketiga, guru perlu meneliti konsep, teori, rangka kerja, kaedah, idea, keterangan, bukti serta amalan yang membantu menguasai kandungan. Okey, yang seterusnya. Yang kedua adalah pedagogical knowledge ataupun singkatannya PK. PK ni merupakan pengetahuan tentang teori serta jenis-jenis pedagogi yang boleh digunakan untuk membantu guru tu untuk menghasilkan pengajaran yang lebih berkesan. Yang kedua, di mana PK ni merupakan pengetahuan guru yang lebih mendalam tentang teori dan juga praktik dalam mengajar dan juga belajar. Yang ketiga, pengetahuan PK ni dia perlu didalami oleh guru untuk mengelakkan sesi pengajaran dan pembelajaran tu tak menarik ataupun bosan. Seterusnya. Seterusnya, technological knowledge iaitu pengetahuan teknologi. Pengetahuan teknologi ini meliputi pengetahuan terhadap jenis-jenis alatan, perisian termasuk boleh mengendalikannya dengan baik sehingga membantu atau memudah cara pekerjaan seorang pengajar. Yang kedua, hal ini merangkumi apa sahaja pengetahuan seorang pengajar terhadap teknologi yang biasa digunakan dalam pengajaran, sama ada teknologi itu berbentuk analog maupun digital. Yang ketiga, guru dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan dalam teknologi maklumat untuk diaplikasikan semasa sesi PDP di kelas. Okey, baiklah. Seterusnya adalah kepentingan TPEK. TPEK ni penting untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Kenapa? Sebabnya guru ni dapat mengintegrasikan teknologi dengan cara pengajaran yang efektif. Pada masa sama juga dapat membantu meningkatkan cara pengajaran dan pembelajaran serta membolehkan pelajar ni memahami konsep dengan lebih baik dan menggalakkan murid-murid aktif di dalam kelas. Selain itu, TPEK juga penting untuk meningkatkan kesiapan digital guru. Dengan adanya TPEK ni, guru-guru ni dapat membangunkan kecekapan digital. Ianya penting kerana sebagai guru kat Malaysia ni, kita perlu memahami bagaimana kita nak gunakan alat dan juga sumber teknologi untuk membantu pelajar kita capai matlamat pembelajaran. Seterusnya, TPEK juga penting untuk meningkatkan daya tarikan pembelajaran. Bila kita guna TPEK, kita dapat jadikan sesi pengajaran dan pembelajaran kita ni jadi lebih menarik dan juga relevan. Pada masa yang sama juga dapat kekalkan minat anak murid kita untuk belajar serta membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam talian seperti pembelajaran jarak jauh ataupun hybrid dengan lebih aktif. Okey, yang seterusnya adalah contoh langkah pengajaran. Okey, di sini guru akan menggunakan Smart TV bagi menunjukkan paparan video dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu topik mengenal bunyi haiwan. Kemudian kanak-kanak akan dikehendaki untuk menjawab kuis digital haiwan apakah itu secara atas talian yang disediakan oleh guru untuk dijawab di rumah sebagai latihan. Jadi kanak-kanak bukan sahaja dapat menggunakan aktiviti digital di sekolah, namun
turut dapat menggunakannya di rumah. Link ataupun kuis QR code akan diberikan kepada ibu bapa untuk membantu kanak-kanak menjawab soalan tersebut secara atas talian. Okey, baiklah. Seterusnya adalah rumusan keseluruhan bagi kerangka TPEC ini adalah TPEC terdiri daripada 3 komponen dasar pengetahuan iaitu teknologi, pedagogi dan kandungan yang merupakan pengetahuan dan pemahaman intuitif pengajaran, kandungan dengan kaedah pedagogi mengikut teknologi yang bersesuaian. Jadi kebaikan TPEC dari segi guru adalah dapat membantu guru untuk memahami dan merancang strategi cara mengajar yang berkesan dengan menggunakan teknologi. Bukan itu saja, guru juga dapat berinteraksi kepada bahan dan kepada murid atau sesama murid menjadi lebih mudah. Manakala kebaikan dari segi pelajar adalah dapat menggalakkan pembelajaran kendiri, pelajar dapat menghasilkan tugasan menarik dengan bantuan teknologi dan juga aktiviti PDP yang direka adalah berlandaskan dengan pedagogi abad ke-21. Akhir sekali, kesimpulannya adalah setiap elemen perlu dikuasai dan bergerak seiring dengan TPEC agar ianya seimbang serta menghasilkan PDP yang berkesan. Okay, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.